دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah menghiasi yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan hiasan bintang-bintang. Dan kami pelihara urusan langit itu dengan serapi-rapi kawalan dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang derhaka. Dengan itu mereka tidak dapat memasang telinga mendengar percakapan malaikat, yakni penduduk langit. Dan mereka pula direjam dengan api dari segala arah dan penjuru untuk mengusir mereka. Dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putus-putus. Kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu yang curi mendengar mana-mana percakapan malaikat, maka ia diburu dan diikuti dengan rejaman api yang menjulang lagi menembusi. Setelah nyata kekuasaan kami, maka bertanyalah wahai Muhammad kepada mereka yang ingkarkan hidupnya semula orang-orang mati. Adakah diri mereka lebih sukar untuk diciptakan atau makhluk-makhluk lain yang kami telah ciptakan? Sesungguhnya kami telah mencipta mereka dari tanah liat yang senang diubah dan diciptakan semula. Pertanyaan itu tidak juga berfaedah kepada mereka. Bahkan engkau merasa hairan terhadap keinginan mereka. Dan sebaliknya mereka mengejek-ngejek peneranganmu. Dan apabila diperingatkan, mereka tetap tidak mahu menerima peringatan itu. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda yang membuktikan kekuasaan kami dan kebenaranmu, mereka mencari-cari jalan memperolok-olokkannya. Serta mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dibangkitkan hidup semula? Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu akan dibangkitkan hidup semula? Jawablah wahai Muhammad, ya benar. Kamu semua dibangkitkan dengan keadaan hina dina. Kebangkitan ini mudah kerana sesungguhnya ia boleh berlaku hanyalah dengan satu jeritan suara sahaja. Maka dengan serta-merta mereka semuanya bangkit melihat apa yang akan terjadi. Dan pada saat itu mereka berkata, wahai celakanya kami, ini adalah hari pembalasan. Lalu malaikat berkata kepada mereka, ini ialah hari memutuskan hukum untuk memberi balasan yang dahulu kamu mendustakannya. Selagi kita berada dalam penafsiran surah As-Saffat, surah yang ke-37 pada juzuk yang ke-23, bermula pada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-21. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang kejadian langit dan rahsia bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dan juga Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan jin dan syaitan yang mencuri berita langit untuk disampaikan kepada bomo-bomo dan pawang-pawang, kepada tukang tenung dan kepada para penyembah berhala. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan, menegaskan lagi tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat di mana manusia akan dibangkitkan dan diadili, dan penyesalan mereka yang mendustakan hari kiamat sewaktu di dunia, dan mereka akan dihina pada hari ini, yakni pada hari kiamat,
dan mereka menzahirkan penyesalan dan kecelakaan mereka atas perbuatan mereka dahulu yang menolak serta membohongi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya." Sesungguhnya kami hiasi langit dunia. Yang dimaksudkan langit dunia ialah langit yang dekat, yang dapat dipandang oleh manusia. Manusia bila menonggak ke atas, maka dia akan nampak satu tempat yang paling tinggi dengan keterbatasan matanya. Lalu yang paling kelihatan waktu mereka melihat dada dan langit ialah bintangnya. Tidak yang lain. Tidak ada yang lain. Waktu kita angkat pandangan kita ke langit, apa yang kita tengok? Yang paling jauh, yang paling kelihatan bintang. Maka Allah menamakan apa yang kita nampak tadi sebagai langit dunia. Dan apa yang kita nampak yang berkelipan itu ialah bintang. Yang punya rahsianya tersendiri. Yang disebut dalam bahasa Arab sebagai kawakib. Kawakib iaitu bintang-bintang, jamak daripada perkataan kaukabah atau kaukabatun, kawakib. Maka bila kita menyebut tentang langit dunia, ia tidaklah merujuk kepada langit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra' Mi'raj. Langit pertama, kedua, ketiga sehingga ketujuh. Kerana setiap langit-langit yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam punya penjaga yang tidak diizinkan melaluinya melainkan dengan dua syarat. Yang pertama, apakah ia rasul? Ini apakah dia rasul yang telah diutuskan? Rasul dan diutuskan, yang dijemput. Bukan sekadar rasul, tapi dijemput. Untuk naik ke atas. Maka setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui langit pertama sehingga langit ketujuh, Jibril alaihissalam meminta izin. Meminta izin untuk masuk. Adapun langit yang kita tengok ini bukanlah langit yang dilalui dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Bukan yang dimaksudkan langit pertama, kedua, ketiga. Bukan. Sebab kita dapat melihatnya. Kerana setiap langit itu ada rahsianya. Bila langit pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Adam alaihissalam. Maka kalaulah apa yang kita tengok ini langit pertama, niscaya kita juga melihat Adam. Maka yang kita lihat ini disebut sebagai as-sama'ud dunia. Tempat tinggi yang paling hampir dengan penglihatan kita. Perkataan as-sama' ini tempat tinggi. Yang juga diterjemahkan langit. Ad-dunia yang dekat. Perkataan dunia daripada perkataan adna. Yang sesuatu yang dekat. Yang paling dekat yang kita dapat tengok. Lalu kata Allah dalam menceritakan langit yang begitu indah ini, Allah mengindahkannya dengan hiasan bintang-bintang. Tetapi bintang-bintang ini bukan sekadar penghias di dada langit, tapi ada rahsia lain. Maka Allah menyebut antara rahsia bintang-bintang di langit ini, wa hifdzam min kulli syaitanin marid. Kami jadikan bintang-bintang ini sebagai pelindung, pendinding daripada syaitan-syaitan yang derhaka. Perkataan marid memberi maksud syaitan yang melampau. Syaitan ni melampau belaka, jahat belaka. Tapi ada yang lebih jahat. Yang akan merosakkan manusia lebih teruk daripada yang lain-lain. Maka ini disebut sebagai syaitan marid. Kata marid dan terjemahan Melayu artinya yang melampau. Yang memberontak. Yang melebihi, melangkaui sempadan dia. Dia kalau kita sebut orang jahat, gangster, dia potong sempadan dia, dia tak serang balai polis. Gangster-gangster yang kita kenal jahat. Tapi dia serang tak balai polis. Dia tak serang. Kalau dia serang tu cari penyakit. Dia mungkin serang orang tu, serang orang ni. Maka kejahatan tu ada batasan. Syaitan ini sama. Mereka ada peringkat mereka. Ada syaitan peringkat paling melampau. Yang cuba mencuri rahsia langit. Yang cuba mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh para malaikat yang merupakan penduduk langit. Ini kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan suatu perkara, maka Allah menyampaikan pada malaikat. Lalu malaikat berbual sesama mereka. Maka syaitan datang menunggu di setiap bintang-bintang. Untuk mereka mendengar perbualan malaikat. Lalu disampaikan kepada tukang nujum, tukang tenung, pawang dan bomo. Sebelum Nabi SAW dibangkitkan, rahsia langit sentiasa bocor. Dibocorkan oleh jin-jin ini. Menyebabkan tukang-tukang tenung, menyebabkan tuk-tuk bomo, mereka seperti nampak hebat.
Mereka nampak seperti orang yang luar biasa. Dan sebahagian raja-raja menjadikan tukang tenung ini pangkat tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Jadi nanti Tok Nujung. Kita sebut Tok Nujung negara. Ada. Dalam watak orang Melayu kita pun ada. Sampai dilatih ni. Nujung negara. Kan dia akan meramalkan perbuatan yang syirik dan khurafat. Meramalkan perang. Meramalkan pertandingan itu dan ini. Menjadi orang kanan syaitan. Orang kanan pada sultan. Orang kanan dan juga punya hubungan dengan syaitan. Dan syaitan memberitahu sejumlah rahsia yang Allah izinkan. Namun satu ketika mana mereka mula mencuri berita langit, tiba-tiba mereka direjam dengan api yang membakar, yang menyala. Lalu mereka mencari apakah sebabnya. Apakah sebab? Selama ini mereka seperti bebas. Kalau pun ada yang kena, masih yang terselamat. Kalau pun ada yang terkena dengan rejaman di bintang-bintang yang cuba mereka hampiri untuk mendengar perbualan malaikat, sebagai mereka selamat. Tapi kali ini tidak ada yang selamat. Semuanya tidak mampu mencuri berita langit. Lalu mereka mencari berita dan sebabnya. Akhirnya mereka kata iblis kepada syaitan, pergi cari apa sebab. Lalu mereka bertebaran di seluruh dunia. Lalu mereka dapati di Pasar Ungkas seorang lelaki yang menyuruh manusia kepada kalimah la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad SAW. Tahulah mereka bahawa Rasul telah dibangkitkan. Rasul ini telah menyeru kepada tauhid, dan itu di antara sebab berita-berita langit mula ditutup. Kalau mereka cuba untuk mengoreknya atau mendapatinya, maka kata Allah, la yasma'una ilal mala'il a'la, tidaklah mereka mencuri dengar apa yang dibualkan oleh penduduk langit. Perkataan al-mala' al-a'la, yakni penduduk langit, malaikat. Kalau al-mala'ul asfa, penduduk bumi, yakni manusia. Al-mala' yakni kelompok. Malak ni orang-orang ramai. Al-a'la tinggi, yakni langit. Kalau sebut al-mala' al-asfa, yakni kelompok orang yang duduk di tempat bawah, yakni manusia. La yasma'un, tidaklah mereka mencuri dengar. Curi dengar ilal mal'il a'la, kepada penduduk langit, yakni malaikat. Wa yukhzafun, melainkan mereka akan dilontarkan, dilempari min kulli janib, setiap sudut. Kita manusia cuma tengok bintang indah di langit. Tapi setiap apa yang Allah cipta ada rahsia lain pula. Kita manusia melihat pantai indah dengan ombak, dengan reruang ombaknya. Kita nampak hutan menghijau, menyenangkan hati dan perasaan kita. Kita manusia cuma menampak keindahan, tapi di sisi Allah ada fungsi dan rahsia. Yang kita tengok ombak, kenapa sentiasa berombak ni? Sentiasa seronok, tenang, seperti ada suara. Sebenarnya ombak itu ada peranannya di sisi Allah. Dan Allah Maha tahu. Allah beritahu benda ni, apa yang kita manusia mendapati faedahnya secara syahwat, tetapi dia punya faedah secara keimanan. Umpama bila kita melihat sungai, kita melihat gunung ganang, kita melihat keindahan syahwat. Maksudnya lawa comel, kita pun fikir nak berkelah. Ni cuti sekolah, jom berkelah, nak hutan, tak gunung. Itu yang kita fikir manusia. Tetapi siapa yang melihatnya dengan keimanan, maka dia melihat kebesaran Allah. Maha suci Allah yang menciptakan. Maha suci Allah yang menjadikannya untuk manfaat manusia. Maha suci Allah menjadikan semua ini untuk menunjukkan kebesarannya. Maka dia ada faedah imaniah. Maka yang kita tengok bintang-bintang itu, faedah syahwat kita lawa. Comel kita pun ambil gambar. Macam kita tengok gerhana. Gerhana comel kita kata, lawa. Berkumpul dekat planetarium. Berkumpul dekat mana-mana tempat lapang. Pergi cari teropong. Tengok. Kita nampak tu. Dari seluruh makna imaniah ia tanda kiamat. Kan itu Allah Ta'ala menyuruh kita. Dan Nabi SAW tunjukkan pada kita bila berlaku gerhana, solat. Solat gerhana, bukan berkampung tengok gerhana. Solat gerhana sampai selesai. Jangan keluar. Tak cukup panjang solat gerhana ditambah dengan khutbah. Sampai gerhana itu selesai. Dan Nabi SAW tak ajak pun, jom sahabat-sahabat kita tengok gerhana. Tak ada. Kan Nabi melihat sesuatu dengan nilai keimanan. Kita nilai sesuatu dengan nilai
Tapi dia ada nilai keimanan. Bukti kekuasaan Allah. Kehendak Allah dan sebagainya. Maka Allah ajar, Allah tunjukkan pada kita bintang yang kita nampak lawa comel, sebenarnya dia pelindung. Dia jaga rapi oleh para malaikat. Supaya jangan bocor maklumat-maklumat langit. Yang akan dicuri oleh syaitan lalu dicampur yang benar menjadi bohong. Asal jin ni atau syaitan dia dengar satu maklumat. Tapi sifat jin dia suka campur, aduk. Dia suka tambah. Tambah sehingga jadi bohong. Maka yang benarnya kata Nabi SAW hanya sedikit. Macam kita tengoklah orang yang suka fitnah orang yang suka bawa gosip dan sebagainya. Cerita betul tu satu je. Dia goreng. Letak resipi tu, letak resipi ni. Jadi lain. Kawan tu jatuh motor je. Kita cerita, matilah itu ini. Banyak kita cerita. ICU. Kawan jatuh motor, elok-elok duduk rumah makan tom yum. Tapi berita sampai tu dah lain lah. Ditokok tambah. Siapa yang pertama suka tokok tambah berita? Syaitan. Sebab tu syaitan punya menghasut manusia punya kecenderungan untuk menokok tambah sesuatu yang mereka dengar. Jarang kalangan kita bila kita dengar lalu kita menyampaikan macam kita dengar. Jarang. Malaikat dia akan tambah. Nampak dia macam tak sihat hari ni tu misalnya. Mungkin kita pun terus beri penyakit ke dia. Pada dia nampak macam tak sihat sebab nampak asyik tunduk je kepala, tak sihat barangkali tu kita. Lepas tu kita tambah, barangkali sakit perut kot. Akhir cerita dia sakit perut. Yang ni tambah pula kanser perut punya. Akhir sampai peringkat mati dah dengar cerita. Yang suka mencampur aduk berita sampai jadi bohong syaitan. Sebab itu manusia pun cenderung pada berita tu. Lalu disampaikan pada Tok Nujung, Tok Bomo. Ya mungkin orang ni sakit sebab ni. Tapi ditambah sebab orang ni buat, orang tu buat. Akhirnya kita jumpa Bomo punya skrip yang sama. Mesti bila sakit dia cerita orang buat. Dia bukan cerita nak sembuhkan orang. Dia banyak bercerita. Kita kan kalau sakit, patut jumpa orang, dia pun cari ubat, dah sembuh baik. Tak, dia cerita banyak. Obat tak jumpa. Barangkali ni orang deki ni. Ni mungkin saka ni, keturunan ketujuh ni. Dia mungkin saka jenis binatang, jenis kelawar. Cerita banyak. Tak bomoh, kita bukan nak dengar cerita. Kita sakit nak sembuh. Tak, dia bukan cenderung untuk sembuh. Dia mengarang cerita. Ni barangkali ni ada orang buat. Orang buat ni bukan orang jauh. Orang sebelah rumah awak. Orang tu sekian. Akhirnya jadi benda lain pula. Lalu dia offer bukan benda yang kita nak. Habis nak balas ke tak nak balas. Kita cerita sakit, nak sembuh. Maksudnya Tok Bomo ni tak faham soalan. Soalannya pesakit datang, saya nak sembuh. Tapi dia cerita hal lain. Akhirnya kita tak jumpa apa. Melainkan datang kedengkian, datang fitnah. Itu tak sembuh-sembuh. Dia berbeza kalau kita merawat dengan orang yang betul merawat. Dia pergi, awak sakit ni, dah selesai. Ambil ubat balik. Makin sekejap. Tapi bila masuk berita syaitan, dia jadi panjang. Sehingga akhirnya membawa cerita bukan-bukan. Cerita bukan-bukan ni, badan awak ni ada 1,500 ekor jin. Okay, jin pertama nak berkah habis 1,500. Okay, minggu depan datang lagi. Tak habis lagi cerita jin. Jadi, mana habis kisah dia? Sedangkan pesakit itu tak sembuh. Cerita-cerita yang bertambah-tambah. Maka ini yang disebut oleh Allah. Bagaimana syaitan membawa berita-berita palsu ini untuk disampaikan kepada bomo-bomo ini. Lalu dicampurkan berita sedikit berita yang benar dengan banyak berita yang bohong. Lalu apa yang mereka dapati cumalah berita-berita bohong. Kemudian Allah Ta'ala membatalkan kahanah. Dahulu orang percaya sangat kepada tukang nujum. Bila lahir Nabi Muhammad SAW di antara keistimewaan Rasulullah SAW. Ialah dibatalkan kahanah. Artinya tukang nujum tidak boleh lagi mendapat berita dari langit melalui jin-jin upahan mereka. Jin-jin yang mereka menjadikan sebagai khadam dan tak ada lagi. Maka tak boleh lagi percaya apa pun yang diteka. Dahulu ada sikit betul. Banyaknya bohong. Dan sekarang semua bohong. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran bagaimana hakikat itu. Bila jin yang mencuri berita ini, duhura, mereka akan dihalau dengan hina. Walahum azabun wasib. Dan mereka mendapat azab yang begitu menyakitkan. Jadi syaitan ni dia bukan sekadar kena panah atau kena rejam di api yang begitu panas. Bukan meninggalkan kesan sakit yang berpanjangan. Bukan sakit masa tu je. Dia berpanjangan sakit.
supaya menjadi pengajaran, ingatan untuk dia tak naik lagi. Dia bukan sakit masa tu, lepas tu baik. Macam kena renjatan elektrik, kara. Sakit masa tu, lepas tarik, okey. Ini tak, dia meninggalkan kesan yang buruk. Illa man khatifal khatfata fa'ataba'ahu shihabun thaqib. Melainkan yang cuba mencuri berita langit, maka akan datang kepada mereka rejaman dengan api yang begitu menyakitkan. Shihabun thaqib. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, selepas menceritakan fungsi. Bintang itu pertama untuk keindahan dunia. Yang kedua ialah sebagai rejaman kepada syaitan yang mencuri berita langit dan jin-jin yang mencuri berita langit. Kesemua peristiwa itu menandakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya itu menandakan terbatalnya tenungan, maka tersabitlah risalah kenabian. Maka cerita-cerita yang tentang gaib hanya dipercayai melalui berita kenabian. Bukan lagi melalui berita-berita kahanah atau tukang tenung. Dulu tukang tenung yang cerita akan berlaku benda tu, berlaku benda ni. Tidak lagi. Maka cerita tentang apa yang berlaku akan datang cuma dipercayai daripada kerasulan. Maka Nabi SAW menceritakan bila berlaku kiamat, tanda-tanda. Bila begini, Nabi beritahu apa yang berlaku untuk akan datang dengan tanda-tandanya. Sebab Nabi bukan tenung. Nabi bukan ramal. Nabi juga tidak teka, melainkan wahyu yang Allah sampaikan. Bila Rasulullah menyatakan tentang Rom akan jatuh, Parsi akan jatuh. Maka jatuh, kerana Nabi bukan beramal. Bila Nabi SAW menyatakan bahawa Konstantinia akan jatuh, Rumia akan jatuh, maka jatuh. Bila Rasulullah menyatakan bahawa kamu nanti akan jadi kaya raya, lalu berlomba-lomba membina bangunan, maka itu yang berlaku. Sebab hari ini kita sebut tanah-tanah Arab, mereka berlomba buat bangunan tinggi. Dan Rasulullah sebut, ya tatawaluna fil bunyan, kamu nanti akan berlomba-lomba membina bangunan tinggi. Datang negara ni buat tinggi ni, negara ni tinggi lagi. Siapa negara ni? Semua negara yang Rasulullah sebut. Yang asalnya daripada Badui. Mereka ni asal Badui. Lalu mendiami bandar-bandar. Memperoleh kekayaan. Lalu membina kekayaan dan menunjukkan kemegahan dengan membina bangunan tinggi. Bila Rasulullah menyebut tentang lahirnya anak derhaka, ibu melahirkan tuan. Nabi bukan meramal. Nabi beritahu apa yang akan berlaku akhir zaman. Maka lahir anak-anak derhaka. Anak-anak yang rasa lebih hebat pada ibu ayah dia. Dalam semua segi. Maka Rasulullah beritahu. Dulu tukang tenung yang cakap. Tok Nujung ni bercakap tu. Negara ni akan hancur lah. Itu inilah. Itu kalau tak nak bagi kacau, kena sembelih kambing. Kena buat itu, kena buat ini. Dengan segala kekhurafatan. Maka datang Nabi SAW dan Nabi beritahu. Untuk elak kehancuran negara, hendaklah bertakwa pada Allah. Beristighfar pada Allah. Memohon keampunan pada Allah. Maka cara penyelesaian berbeza. Menghadapi kemarau, Nabi ajar dengan cara solat. Istisqa, minta hujan. Dengan berdoa kepada Allah. Dengan solat ajar. Itu Rasulullah ajar. Tok Nujum, Tok Bomo ajar lain. Ajar sembelih kambing. Oh, tempat ni tak ada air, okey, kita sembelih kambing. Atau kita korbankan orang. Itu dalam tradisi Mesir. Bila sungai Nil kekurangan air. Maka ni Nujum dia kata, ambil seorang wanita perawan, dipakaikan pakaian cantik, lalu dikorbankan di sungai Nil untuk dapat sungai Nil air yang banyak. Itu tukang Nujumnya. Lalu pada pemerintah ikut. Maka datang Islam mengubah. Air ini makhluk Allah. Maka berdoa pada Allah. Sehingga peristiwa yang masyhur, bagaimana Umar Khattab menghantar surat kepada sungai Nil. Dengan berkata, wahai Nil, kamu makhluk Allah, aku makhluk Allah. Kalau kamu mengalir dengan kekuasaan kamu sendiri, kami tak perlukan kamu. Kalau kamu mengalir dengan kekuasaan Allah, maka mengalirlah kamu. Dengan perintah Allah. Maka sungai Nil mengalir dan menjadi banyak air. Tidak lagi pada khurafat. Kita tanah Melayu. Kita negara Malaysia. Dulu apa-apa cerita pun datang khurafat. Penyelesaian. Main puteri, penurung, mak yong, wayang kulit, kuda kepang. Apa lagi yang dilakukan bila kita nak bimbangkan satu penyakit. Ni kalau di belah pantai timur, kalau orang sakit, okay, dia pun akan main puteri. Atau di sana panggil main teri. Orang sakit ni dibentangkan ataupun dibaringkan, mereka mula menyeru puteri-puteri. Yang merupakan bunian-bunian jin. Okay, keluar lagu ulik mayang dulu. Sehingga datang Islam mengajar lain pada itu. Bila mereka nak suruh rezeki di laut, mereka melimpah ruah, mereka menyembelih kerbau dan dihanyutkan kepala. Lain rakit supaya ikan banyak.
supaya tidak diganggu oleh jing-jing, pelesik-pelesik air. Begitu dilakukan. Semua itu sudah batil. Maka datang risalah kenabian. Mengajar, menjawab, penyelesaikan kepada semua khurafat yang dipegang oleh manusia sepanjang zaman. Dia bermula daripada tukang nujum mendapat berita dari langit melalui curi. Kemudian pintu langit sudah ditutup. Artinya bintang-bintang tadi dijaga oleh semua malaikat. Mereka tak boleh pergi mana-mana bintang. Mereka cuma boleh bergerak. Nak terbang-terbang sikit je tapi tak boleh singgah di mana-mana bintang yang Allah cipta. Kerana semua bintang itu dijaga oleh malaikat. Maka tidak ada hidupan di situ. Malaikat-malaikat yang jaga. Planet Mars, planet Mare ke, planet Pluto ke apa planet dijaga oleh malaikat. Tidak ada makhluk di situ. Syaitan dulu mencari bintang-bintang ini, planet-planet ini untuk duduk. Untuk mendengar berita. Dan mereka diharamkan untuk mendekatinya. Dan kalau cuba mendekatinya, mereka direjam. Maka tinggallah mereka cuma di dunia. Jin-jin bersama dia cuma duduk kat dunia macam manusia duduk kat dunia. Maka terputus antara dia dengan alam langit. Tinggal lagi yang menyambung antara kita dengan maklumat langit ialah risalah kenabian. Apa yang ada pada masyarakat kita ialah imtidad, sambungan pada episod jahiliah dulu. Yang sebahagian negara-negeri belum dapat dakwah. Bila berlaku sesuatu nak buka hutan, maka mereka minta izin dengan jin. Ambil bertih, berapa dulang, 7 dulang, lalu letak kat hutan yang baru mereka nak teroka, sama minta izin. Letak ayam putih, disembelih, sambil minta izin. Demikian juga kejadian semak, buang acak dan lain-lain perkara khurafat. Yang kononnya jin ni beritahu dengan buat cara tu kamu jadi macam ni. Tak buat, tak jadi macam ni. Nak kaya buat cara ni. Nak suruh sihat buat macam ni. Maka Islam membatalkan semua. Maka Rasulullah mengajar segat semua jampi-jampi yang kita belajar. Semua doa untuk kita melindungi diri daripada gangguan syaitan. Doa kat laut Nabi ajar. Doa kat hutang Nabi ajar. Doa tempat sunyi Rasulullah ajar. Doa ketika sakit Rasulullah ajar. Apa pun penyakit Rasulullah ajar doa-doanya. Cara-caranya. Ruqyah yang baik. Di samping menggunakan kaedah mana-mana perubatan yang beri manfaat, silakan. Nabi menyatakan man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Siapa yang mampu menolong saudaranya, tolonglah dia. Bahkan bila ada seorang sahabat yang tahu jampi. Jampi yang tidak bertentangan. Yang dikenali sebagai jampi semut. Maka Rasul membenarkan, silakan. Pergi jumpa dia, kata Rasul. Dia pandai jampi. Kerana jampi tidak ada khurafat. Yang kita dah sebut, beberapa orang sahabat yang terkenal dengan jampi-jampi. Lalu mereka bimbang sebab Rasul melarang jampi. Lalu Rasul mengatakan, a'ridu alayya ruqyakum. Sila baca jampi-jampi kamu pada aku. Lalu sahabat membacanya, kata Rasulullah, la ba'sa bihi. Okey, jampi ni tak ada syirik. Sehingga Rasulullah menyatakan, sila berjampi, ma lam yakum bihi syirkun. Selagi mana tidak ada perkara syirik. Maknanya kalau seorang tu dipandai ilmu jampi, boleh jampi kalau tak ada makna syirik dalam tu. Kalau ada makna syirik, maka dia larang. Bagaimana memahami makna syirik? Pertama, dia berjampi dengan suatu benda dia tak faham. Bahasa Siam lah. Awak faham ke bahasa? Tak faham Ustaz, orang jampi, saya jampi. Ni bahasa Sanskrit mana, kita pun tak tahu. Maka itu tak boleh. Seorang dia jampi, dia mesti faham bahasa yang dia jampi. Kalau dia berjampi dengan bahasa lain, yang dia tidak tahu makna dan terjemahannya, maka dipanggil ikhtiyat. Langkah jaga-jaga, dia meninggalkannya. Kerana mungkin ada perkataan syirik. Kan kadang-kadang kita tengok, kalau jampi mesti bahasa orang tak faham. Mana bila jampi mesti bahasa tu orang tak faham. Maka itu jampi yang dilarang. Tapi jampi yang dipahami atau mengandungi ayat Al-Quran atau mengandungi nama-nama Allah, maka ini dibenarkan. Namun dia ada syarat. Syaratnya bahawa tidak meyakini jampi itu yang memberi kesan bukan Allah. Dan jampi itu mestilah tidak mengandungi lafaz syirik. Dia punya syarat-syarat berjampi yang dibahaskan oleh para alim. Kemudian kata Allah SWT telah menceritakan tentang keistimewaan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyatakan fastaftihim, wahai Muhammad, tanyakan kepada orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan semula, kejadian semula, hidup semula. Ahum asyaddu khalqan amman khalaqna? Apakah mereka jenis makhluk yang paling susah diciptakan berbanding makhluk-makhluk yang lain?
Allah suruh tanya orang tak percaya pada kebangkitan semula. Kami tak mungkin hidup balik. Kata Allah, tanya mereka, wahai Muhammad, apakah kau makhluk yang paling susah diciptakan? Berbanding langit dan bumi yang lebih besar? Berbanding makhluk lain seperti malaikat yang lebih besar? Kamu cuma yang kerdil sekali. Ciptaan manusia, ciptaan daripada benda yang paling lemah sekali. Paling bawah sekali, paling hina sekali, paling lembek sekali. Manusia dicipta daripada unsur yang lembek. Sebab itu kita lahir-lahir lembek, tak kuat. Allah Ta'ala sebut, Inna khalaqnahum, kami jadikan manusia min tinil lazib, daripada tanah yang melekit, tanah yang melekat. Macam kita sebut macam practicing tu, tanah liat yang kita bentuk-bentuk. Tuan-tuan dulu zaman-zaman kita main tanah liat tu kan, kita bentuk-bentuk, hancurkan, bentuk balik, hancurkan, buat puyuk, pecahkan, buat benda lain pula. Yang kita suka guna tanah liat beli, nak bentuk apa? Kete, bentuk kerja lesung batu. Lepas tu buang balik. Buat balik. Kamu daripada tanah macam tu. Tanah yang ni mudah dibentuk. Min tinin lazib. Perkataan lazib mana melekit, melekat kat tangan ni. Yang mudah dibentuk. Lembek. Jadi nak beritahu mudahnya kejadian kamu. Sebagaimana mudah kebangkitan kamu semula. Sehingga Allah kata, apakah kamu rasa ciptaan kamu lebih susah banding makhluk lain? Kami ciptakan langit sebesar ini, bumi. Jauh lebih susah. Maksud susah bukan nisbah Allah. Nisbah kita bila kita bayang, kita banding. Macam kita sebutlah takdir, qada dan qadar, baik buruk. Baik buruk dengan nisbah kita, bukan nisbah Allah. Allah mentakdirkan semua baik. Nisbah kita yang kita nampak macam tak baik sesuatu tu. Macam bila berlaku kematian, kita rasa macam tak baik, dia mati. Sisi Allah dia bukan tak baik, itu baik. Dia dah rehat daripada kepenatang dunia, segala tipu daya dunia. Maka kematian itu baik. Kita tengok gempa bumi mati berpuluh ribu. Kita nampak macam tak baik. Itu pada pandangan kita tak baik. Tapi di sisi Allah baik. Ia penyebab. Allah ampunkan dosa dia. Allah angkat darjat. Allah masukkan mereka dalam syurga. Mereka pasti bergembira. Tapi nisbah kita melihat benda itu dan cara muamalah kita, kita akan simpati. Allah ada kita muak sebab manusia tak kuat memahami benda itu. Sebab tu kita bila dapat berita orang mati, kita tak takziah. Kita tak kata tahniah, mak kau dah masuk syurga. Kita tak akan cakap macam tu. Sebab muamal manusia, dia tak mampu tanggung benda tu sebab hubungan kuatnya dengan dunia. Dan dengan benda yang otak dia fikir itu baik. Kalau kita dengar orang gagal periksa, tahniah gagal periksa. Baik tu. Kita tengok dia atas bawah. Kita tahu orang ni gila ke apa. Realitinya tuan-tuan, gagal itu baik. Baik. Ramai mana orang kan sebab gagal, dia berjaya. Sebab dia gagal tadi, dia jadi orang hebat. Selepas itu. Ramai mana? Berarti benda tu baik untuk dia. Kita niaga pernah rugi, pernah jatuh. Kita pernah kena buang kerja. Tidakkah kita nampak itu baik? Ya, kita mengambil masa untuk nampak dia baik. Tetapi di sisi Allah dari awal pentakdirannya itu baik. Tak ada kekurangan. Maka cerita susah ni nisbah kita. Baik antara ciptaan kamu dengan langit bumi mana senang? Kamu paling mudah. Bal ajibta wa yaskharun. Bahkan wahai Muhammad, kamu akan rasa hairan dengan mereka. Dah terang macam-macam, dah tunjuk dalil macam-macam, akan berlaku kebangkitan. Mereka tetap tak percaya, bahkan mempersendakannya. Kita macam ni tuan-tuan. Kita kalau saya cikgu lah, saya nak mengajar anak murid saya. Tak faham-faham. Saya macam kenapa benak sangat ni? Saya tahu apa yang saya terangkan. Tapi bila budak ni saya terang dia 10 kali, campur dia leka, dia main, tak nak buat kerja. Saya kata budak ni apa masalah budak ni sebenarnya? Sebab tu Allah kata, ajibta wahai Muhammad. Kamu pasti rasa heran. Kenapa mereka macam tak boleh nak bering lagi tentang kebangkitan semula? Walau dalilnya banyak. Kejadian mereka sendiri, daripada tak ada pada ada. Kejadian langit dan bumi. Kejadian tanah-tanah yang kering kontang, tiba-tiba bertukar subur. Mereka macam tak boleh faham lagi. Kita tuan-tuan bila kita guna kiasan, cakap budak-budak, kita belajar bahasa Melayu. Kita kata pekak badak, telinga kuali. Ustaz, telinga kuali tu apa? Telinga kuali ni maksudnya, orang yang tak dengar dengan baik. Tu telinga kuali. Atau jenis orang yang dengar-dengar pun tak menjejaskan dia. Atau dengar pun tak faham, kita panggil ni telinga kuali ni. Atau kita panggil pekak badak. Awak ni pekak badak sungguh lah. Saya panggil tak dengar.
Bukan, saya pekak, badak pekak. Kita kata pelik orang ni. Pekak badak tu satu, kita katakan perumpamaan. Tak dengarnya kamu ni. Sebab badak kita panggil dia buat tak dengar je. Maka orang panggil pekak badak. Atau nak lebih jelas, pekak badak air. Biar jelas sikit. Tapi orang ni bila tak faham, bukan saya pekak. Badak pekak. Kalau kita jumpa orang macam ni waktu kita buat kiasan, kita rasa orang ni macam apa? Ni sekolah tak sekolah ni? Dia ni masuk tadika tak masuk tadika? Tak faham ke kiasan semudah itu? Bila dia ceritakan tentang manusia dibangkitkan semula dengan dalil yang banyak, dan mereka tidak membantah dalil tadi, waktu Allah beritahu dalil, mereka tak kata pun dalil lain untuk menjawab, menangkis dalil tadi. Mereka cuma mendatangkan penafian yang baru tanpa menjawab apa yang Allah terangkan. Lalu Allah menyatakan, wa ajibta, wahai Muhammad, bal ajib, kamu merasa mula hairan kenapa tak faham-faham. Wa yaskurun, dalam keadaan mereka terus mempersenda-sendakan hari kebangkitan. Wa idza zukiru, bila mereka diberi peringatan, la yadhkurun, mereka tidak mau mengambil peringatan. Masalah puak-puak ni, kita nak ceramah, nak terang, mereka tak nak ambil pengajaran. Mereka tidak mau faham. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun, bila mereka melihat mukjizat yang datang kepadamu, hai Nabi SAW. Mukjizat Al-Quran, mukjizat terbelah bulan, mukjizat yang mereka minta dan mereka dapat. Lalu mereka berkata, ini adalah sihir. Wa qalu in haza illa sihrun mubin. Ini confirm sihir. Walau mereka tahu ahli sihir itu apa? Ahli sihir cari duit. Tuan-tuan atas dunia yang namanya ahli sihir digunakan sihir untuk cari duit. Tuan-tuan tengok semua ahli sihir atas dunia. Dia nak apa? Cari income. Buat persembahan. Buat show dia. Okey, bayar. Kita baca, kita tengok dulu David Kofofi misalnya. Kerjanya cari duit dengan sihir. Rasulullah SAW nak beri manusia petunjuk. Tak pernah ahli sihir nak tunjukkan sesuatu pada manusia, mereka nak tunjuk dia hebat. Ahli sihir satu dunia, dia cuma nak suruh orang berkata hebat kamu, itu dia. Apakah dia cuba untuk ubah manusia ataupun didik manusia? Tidak. Mereka kenal ahli sihir, apa tujuan bawa sihir? Nabi SAW bukan bawa sihir, bawa mukjizat. Nabi ada seruang yang mulia mengajak mereka jadi baik. Dan mereka juga tahu sihir boleh dipelajari. Dan boleh ditandingi. Namun mereka gagal bawa orang yang boleh menandingi mukjizat Nabi SAW sebab Rasulullah bukan ahli sihir. Sebagaimana kisah Fir'aun yang menganggap Musa ahli sihir, lalu dihimpunkan semua ahli sihir seluruh dunia Mesir waktu itu. Akhirnya ahli sihir ini beriman. Sebab ini bukan sihir. Kami dah mengaji lama sihir. Sihir bukan macam ni. Sihir tidak boleh menghancurkan sihir yang lain. Mereka pakat tunjuk je. Ini mukjizat yang menghancurkan sihir. Maka itu tuduhan mereka. Lalu mereka kata lagi. Pertama, mereka tuduh Nabi ahli sihir. Bermula mereka mempersendakan Rasulullah. Yang kedua, mereka tak nak dengar apa yang dicakap. Yang ketiga, mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sihir. Yang keempat, mereka kata, aidza mitna, apakah bila kami mati, wa kunna turaba, dan kami jadi tanah debu, wa idhama, dan tulang belulang, a inna lamab'utsun, kami akan dibangkitkan, aw abaunal awwalun, dan nenek moyang kami juga dibangkitkan. Qul, wahai Muhammad jawab, naam, ya. Wa antum dakhirun, dan kamu dibangkitkan nanti dalam keadaan penuh hina sebab kamu tidak beriman dengan apa yang telah diperkatakan. Kata dakhirun ay zaliluna saghirun. Ya, sebab kamu tak percaya pada hari kebangkitan, nanti kamu dan datuk nenek kamu dibangkitkan dengan penuh kehinaan. Lalu kata Allah lagi, fa innama, bahwasanya kebangkitan semula manusia itu mudah, hiya zajratun wahidah, satu tiupan sangkakala. Malaikat Israfil AS tiup satu tiupan sangkakala, maka bangkit semua. Kita dah jelaskan sebelum ini bahawa malaikat Israfil meniup dengan nafkhatain, dua tiupan. An-nafkhatul ula, nafkhatun sa'iqah. Tiupan pertama mematikan. Wa nafkhatun thaniyah, tiupan yang kedua ialah membangkitkan manusia. Kata Allah, mudahnya bangkit kamu, cuma satu tiupan. Waktu Israfil AS meniupnya, maka semua manusia bangkit sekaligus. Semua bangkit. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ, dan ketika itu mereka kebingungan. Memandang antara satu sama lain. Kita dibangkitkan.
yang kita dulu tak percaya, yang kita dulu tak beriman. Wa qalu, lalu kamu berkata, ya wailana, aduhai celaka kami. Hadza yaumuddin, benar-benar ini hari kiamat. Benar-benar kita dibangkitkan, betul lah. Macam kita lah. Tak percaya tiba berlaku. Betul lah. Apa cakap tu betul? Lalu mereka berkata, wa qalu ya wailana, aduhai celakanya kita. Hadza yaumuddin, benar ini hari kiamat. Benar ini hari dibangkitkan. Hadza yaumul fasl. Lalu malaikat berkata, ini bukan sekadar hari kiamat, tetapi ini hari pemutus. Hari menghukum. Apa yang kamu dahulu bohongi, apa yang dahulu kamu tentang, apa yang dahulu kamu kufurkan, yang kamu dustakan, hari inilah hari hukumannya. Malaikat menyeru mereka dengan berkata, hadza yaumul fasl, ini ialah hari hukuman, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu kamu tak percaya. Maka Allah Ta'ala menjawab kekeliruan dan juga kesamaran pada orang yang tidak mau beriman. Allah jawab dengan suatu jawapan yang sebenarnya mereka tidak ada hujah lain, melainkan mengekalkan ego sombong mereka sehingga hari kebangkitan mereka dibangkit dalam keadaan hina. Sebab itu bila Allah mengajar Nabi SAW, tanya mereka, wahai Muhammad, bukan tanya nak jawapan. Ni tanya untuk menempelak mereka. Cuba tanya mereka. Ni nak cipta mereka ingat susah sangat ke? Makhluk paling senang cipta ni. Ingat susah sangat, kami boleh ciptakan. Kemudian Nabi SAW, Allah Ta'ala ajar lagi kepada baginda untuk jawab dengan tegas. Bila mereka mempersendakan dengan berkata, apakah kami sudah menjadi tanah, tulang belulang kami, ayah kami, nenek kami, moyang kami dibangkitkan? Ya. Jawab ya je, ya. Ya betul, ya. Kamu dibangkitkan dengan keadaan hina sekali. Rasul jawab ya tu. Kerana Rasulullah tidak pernah berbohong. Ya. Kemudian Rasul jawab dengan jawapan kedua. Dalam keadaan kamu bangkit, dakhirun kamu hina. Hina sebab kamu tak percaya. Dan kejadian kebangkitan itu mudah. Satu tiupan. Tiup, maka bangkit. Dan bila bangkit, waktu itu kamu baru mengetahui. Olah kamu meyakini. Lalu kamu berkata, ya wailana, aduhai celakanya kami. Hadza yaumuddin, betul hari kiamat ni. Lalu malaikat menambahkan ketakutan mereka, menambahkan penyesalan dengan berkata, bukan sebarang kiamat. Bukan, ini hari pembalasan. Ini bukan sekadar makna hari kiamat, yang ini berakhir dunia dan kamu bangkit di sini. Ini ialah hari untuk kamu dihukum. Sebab apa yang kamu dahulu dustakan. Maka ini peringatan yang keras Allah Ta'ala kepada setiap pada pemungkir kepada kebangkitan semula. Supaya jelas bahawa manusia hidup di dunia sementara. Kemudian mereka pasti akan dibangkitkan. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala menguji manusia dengan hidup mati manusia. Ada orang kita tengok hidup kemudian dia mati. Kemudian hidup kemudian mati. Demikian berulang-ulang berlaku peristiwa, kita melihat kematian demi kematian sehinggalah datang giliran kita. Untuk kita meyakini bahawa perkara ini pasti terjadi. Dan semua akan meyakininya pada waktu yang datang kepadanya. Maka orang yang Allah Ta'ala rahmati ialah orang yang beriman sebelum berlaku kejadian ini. Mereka percaya dengan keyakinan yang benar akan peristiwa ini. Sebab yang menyampaikannya ialah Allah, yang menyampaikan Rasul yang tidak pernah berbohong dan dengan tanda dan bukti. Padahal cukup Allah kata kiamat ada, cukup stop. Tapi Allah sebagai rahmatnya pada hamba-hambanya memberi contoh-contoh yang boleh dipahami oleh mereka dengan mudah. Yang boleh masuk akal sebab kita rasa macam terseksa kalau kita dipaksa percaya tanpa berfikir. Atau tanpa melihat analogi tertentu atau melihat tanda tertentu. Macam orang kata ni ada ni, mak awak nak datang ni, ya ke nak datang? Kita macam nak sesuatu. Kerana otak kita ni kebuluran dengan maklumat. Kita bila diberitahu sesuatu, kita nak tahu apa dia punya tanda. Maka bila dapat tanda, kita pun macam kenyang seketika. Begitu ketenangan manusia. Itu kekurangan manusia. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala angkat kedudukannya, maka dia akan memperolehi kepuasan imannya. Tanpa dia melihat kepada dalil-dalilnya. Tapi secara umum manusia, mereka seperti perlukan dalil. Kita cakap satu nak beritahu dalil. Kerana otak ini terlalu kebulu dengan dalil.
dan diberitahu dalil untuk kita berfikir, lalu kita kata iyalah tu betul. Saya dah nampak tanda-tanda ni. Dan dengan itu akan memudahkan kita beriman pada Allah, dan Allah dengan rahmatnya beri dalil-dalil tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.